Ini kita panggil interpersonal kita. Sebenarnya ada lagi kandungan yang lain di situ. Ada kita akan sentuh tentang apa yang ada pada diri kita secara inner. Kita ada di situ roh, al-jasad, an-nafs, banyak lagi. Tapi saya nak anda beri fokus kepada topik kita yang pagi tadi tu. Kita mengatakan bahawa bila sebut sahaja pemimpin, ada 3 perkara ini dalam diri kita. Kita lah khalifah, dalam pada kita khalifah, kita ada keupayaan mengurus. Dalam pada kita khalifah dan mengurus, kita juga adalah hamba. Ini adalah ultimate dia. So kepercayaan inilah yang terbentuk di dalam. Jadi you bayang apa image yang akan muncul sekiranya kepercayaan ini ada di dalam. Kepercayaan yang mengatakan bahawa saya adalah khalifah, saya adalah pengurus, saya adalah hamba. Jadi apa agaknya image yang akan muncul daripada mahasiswa yang disebut sebagai konsep diri. Okey, seterusnya itu adalah inter. Rashid tekan satu lagi button. Okey, good. Stop dulu. Itu adalah inter. Now kita cerita pasal intra. Intra inilah yang tuan-puan, saudara-saudari dilihat oleh mata masyarakat. Sebagai contoh, saya melihat Afifah, saya melihat siapa lagi yang saya boleh nampak di sini? Saya melihat Nur Yasmin, saya melihat, okey, bukan Muslim pun ada. Kita melihat Rashid, kita melihat Ziki, ramai lagi dekat sini. So yang saya lihat ni luaran ni adalah ABC. Apa itu ABC? Appearance, behavior dan juga communication. So yang ini dia duduk pada intrapersonal. Tadi kita faham inter, now kita nak faham intra. So inter dekat dalam, intra dekat luar. Bila inter settle, dia tak ada konflik dalaman. Dia punya konsep sendiri dia jelas. Kemudian kejelasan itu akan terpalit yang akan kita lihat daripada ABC dia, iaitu appearance dia, behavior dia dan juga communication. So bila dalam clear, luar insya-Allah clear. Dan apa kaitannya dengan Rasulullah? Rasulullah kata apa? Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau you tengok dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah sesuatu yang terlihat di luar, hasil daripada pembentukan di dalam. Ini yang saya nak ahli-ahli PMI dan juga penonton sekalian dapat kepahaman. Bila sebut image diri ni bukan saja baju, bukan saja seluar, bukan saja rambut, no. Tapi kita capture the whole idea of image diri tu. Bila inter dan juga intra ini terhasil dan dia bergabung, maka dia akan menjadikan konsep kendiri. Konsep kendiri inilah, siapa yang tak jelas tentang konsep kendiri, maka dekat situlah ada keadaan mental disorder, dekat situlah ada keadaan gangguan psikologi ataupun psychological disturbance. Kat situlah ada kecelaruan, konflik dan sebagainya. Kita tengok tadi, pagi tadi kita sebut pasal Allah jadikan kita dengan matlamat yang 3 itu, kemudian Nabi menunjukkan macam mana kita nak menjadi amanah yang 3 ini, nak jadi khalifah, nak jadi pengurus, nak jadi hamba dalam keadaan bertingkah laku, dalam keadaan berpenampilan, dalam keadaan berkomunikasi. Secara keseluruhan itulah yang disebut sebagai akhlak. Dan inilah yang kita nak bawa hari ini, sentuh tentang image diri pemimpin. Okay, so far so good. Boleh faham ke? InsyaAllah, saya faham. Okay, good. Ada Fazli, ada Nur Afina, ada Anis, ada Nurul Hani. Okay, kita ada YDP, TYDP mungkin. Okay, next. Okay, ini definisi daripada Polybird 1997. Dia kata image diri ni apa? Merupakan gambaran diri yang ditampilkan. Dia macam cermin. Kalau kita ambil cahaya, dia kena kat cermin, cahaya pada cermin itu menerangi ruang, maka itulah image kita, dia tampilkan. Jadi dalam konteks manusia, daripada dalam itu dia tampil keluar macam tu. Kalau kita pegang pada ajaran Islam itu perlukan kebersihan, an-nazafatu minal iman, maka secara tidak langsung yang tertampil itu adalah seorang yang jaga kebersihan. Begitu dia punya istilah dia.
Ini termasuk rupa paras, rupalah cara anda bercakap, komunikasi, cara anda berpakaian, penampilan, dan cara anda bertindak, behavior. Kemahiran sikap, sikap adalah dalam, perawakan, rupa, dan juga gerak-geri, non-verbal communication. Kiasan tambahan dan persekitaran serta rakan taulan anda. Nah, dia tambah sikit dekat situ ada unsur-unsur eksternal atau luaran. Dia kata apa? Unsur luaran ini termasuklah hiasan tambahan dan persekitaran serta rakan taulan. Malah rakan juga dilihat sebagai imej bagi diri seseorang. Mereka yang kerap berkawan dengan orang yang isap rokok, walaupun dia tak isap rokok, tapi duduk dalam kumpulan orang isap rokok, apa masyarakat akan kata? Dia adalah perokok, kan? Begitu juga dengan orang yang berkawan dengan geng-geng masjid. So orang akan nampak imej yang terlahir pada dia adalah, oh dia adalah rakan masjid. Begitu juga kalau orang selalu lepak disko, orang akan cakap rakan masjid ke? Of course lah, tidak kan? Jadi itu juga yang dimaksudkan sebagai rakan taulan juga adalah merupakan image bagi diri kita. Tapi dalam kaunseling kita akan elakkan labeling. Maksudnya kalau saya berkawan dengan orang yang isap rokok, tak semestinya saya rokok. Itu labeling. Atau kita sebut sebagai stigma ataupun kita sebut sebagai judgmental. Okay, next. Okay, tekan lagi. Okay, ini dari image diri daripada saya. So saya rumuskan image diri ini menurut saya adalah satu lagi abang. Okay, KIND, kind. Macam saya katakan tadi kan, buat baik je dengan orang. So nanti image kita jadi baik. Next. So apa itu kind? Kind itu adalah kemahiran intelektual, nilai dan juga diri. Nah, kemahiran yang anda ada bila terlihat, maka kita nampak anda ini cakap image-nya seorang yang berkebolehan. Bila anda ada intelektual, kita nampak anda ini seorang yang bijak, anda ini seorang yang mempunyai analisis yang tinggi, anda ini seorang yang berkhidmat dalam membuat keputusan. Nilai, kita boleh nampak anda ini seorang yang beretika, anda ini seorang yang pentingkan nilai-nilai dalam norma masyarakat. Dan anda ini seorang yang profesional. Anda juga ada sifat-sifat Nabi yang kita sebutkan pagi tadi. Diri ini adalah anda ini seorang yang apa pada diri? Yang pertama, diri rohaninya sehat, diri psikologinya sehat, diri fizikalnya sehat, nafsu yang ada pada dirinya sehat. Dia ada kat situ ar-ruh, al-jasad, an-nafs, lagi al-aql, akalnya sehat. Lagi satu al-qalb, hatinya tu. Dalam hati tu ada lapis lagi sampailah al-lub. Al-lub dia pun sehat. Maka secara keseluruhan inilah imej diri yang ingin saya maknakan pada petang ini. Okay, next. Masih lagi bila sebut imej diri, dia mesti perkara berkaitan dengan dalaman dan luaran. Anda tak boleh pisahkan dia. Mustahil seseorang itu berdiri konsep dirinya ataupun imej diri dia satu saja. Oh, saya ni hebatlah personal. Dia mustahil macam tu. Anda hebat personal, mesti dia ada juga kaitan dengan interpersonal. Ataupun bila anda hebat personal, dia mesti ada kaitan dengan interpersonal. Inter pula, bila dia terganggu, maka intra pun terganggu. Adakah situasi Encik Zaim intra dia power tapi internal dia longgar? Ada. Kita panggil dia kalau pernah dengar perkataan orang sebut negatifnya adalah hipokrit, kan? Tapi dalam psikologi kita tak panggil dia hipokrit lah. Kita panggil dia adaptation, adjustment. Tak semua orang yang kelihatan hipokrit tu adalah tak bagus, tapi itu adalah skill dalam diri yang Allah set. Bila kita ni orangnya tak berapa nak bagus, tapi bila kita berkawan dengan orang bagus, kita kena tunjukkan perkara yang bagus. Maka kawan yang biasa nampak dengan kita, kawan tu akan kata, you ni hipokrit. Tapi sebenarnya diri kita kenapa bertindak seperti orang yang bagus? Sebab Allah letakkan sistem dalam badan kita. Kalau kita duduk dalam keadaan orang yang baik, maka kita nak tampil baik, itu adalah sistem.
macam mana kita nak beradaptasi dan kita melakukan adjustment diri kita sesuai mengikut uruf keadaan. Okay, next. Ini komponen bila sebut pasal diri tadi tu kan. Ini cuba you bayangkan dalam diri manusia itu seketul orang, Rashid sebagai contoh, Afifah sebagai contoh, Presiden sebagai contoh. Dalam diri dia tu ada ilmu, ada diri, ada ilmu, ada kemahiran, ada nilai. So kita tengok rohani dia tadi bagus, psikologi dia bagus. Psikologi ni apa Cik Zaim? Minda dia, emosi dia, konsep diri dia, tingkah laku dia. Fisiologi ni apa Cik Zaim? Badan dia. Dia tu sehat, dia tu kuat. Sebab tu dalam Islam dia mementingkan pemilihan pemimpin tu mesti sehat dan kuat. Kemudian nafsu dia berjaya diurus dengan baik, itu diri. Kemudian dalam konteks ilmu pula, imej diri bagi seseorang yang mempunyai ilmu itu akan lebih terlihat sekiranya dalam dia ada bidang kepakaran. Dan dia pula faham tentang bidang kepakaran. Dia juga menguasai bidang kepakaran. Dia juga mengamalkan bukan sahaja bidang kepakaran, tapi ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Dia juga bila dah faham, amal dan kuasai, dia mampu untuk menyampaikan. Jadi tabligh tadi, sifat Nabi itu tadi, tabligh tu dengan ada ilmu baru boleh sampai. Dan kita boleh nampak orang-orang macam ini, kebiasaannya, keputusan dalam kehidupan dia cemerlang. Adakah semestinya belajar forfeit itu cemerlang? Tidak juga. Tapi cemerlang di sini adalah penampilan diri dia, saksiah diri dia, akhlak diri dia bagus. Okay, so ada juga kita kaitkan keputusan cemerlang ini juga adalah ilmu, pencapaian dalam pemarkatan. Kita dalam kampus kan, kita ada PhD, ada master, ada degree, ada diploma. Semua tu you tak boleh lari tau daripada diukur dalam aspek aptitude ataupun dalam aspek keupayaan. That's why kita diukur dengan angka 80/100 dapat A. Maksudnya anda faham lah tu, anda boleh buat lah tu. Itu penilaian ilmu di mata dan di sisi dunia dan juga sistem di Malaysia. Okay, so kemahiran pula. Kemahiran kita boleh nampak imej diri seseorang yang memiliki kemahiran itu seperti yang tersenarai itu. Kepimpinannya bagus, komunikasi berpengaruhnya bagus, pandai menggunakan bahasa, social skillnya bagus, dia menguruskan diri dia, diri itu termasuklah akademi, organisasi dan dia tahu macam mana nak mengurus potensi. Dia juga ada nilai keusahawanan dan juga teknologi. Nilai apa Encik Zaim? So nilai ini termasuklah adab, akhlak, etika penampilan, profesional, integriti dan ada makna dalam hidup dia. So 4 ini saya simpulkan, saya cerita tentang imej diri bagi pemimpin muda. Ini setelah saya lihat nota-nota dan saya simpulkan beginilah. So kalau kita nak cerita nak jadi pemimpin, kita nak cerita imej seorang pemimpin, kita cuba hayati kind. Dekat situ pemimpin kena ada kemahiran, pemimpin kena ada ilmu, pemimpin kena ada nilai, pemimpin kena urus diri, kena kenal diri. Apa nak buat dan setiap tu bacalah yang ada. Okay, next. Barulah nanti intrapersonal dan juga interpersonal match dan dia groom. Bila dia groom tu baru you akan nampak wah cantik dia punya pembangunan dia. Mungkin topik pada kali ini, pada petang ini mungkin akan dapat kita habiskan dengan awal sebab saya nampak dia lebih kepada point view lah nanti kita discuss. Okey, dalam banyak-banyak tadi yang komponen KIND tadi, saya ambil satu yang duduknya dekat nilai. Kat nilai itu tadi kita nampak ada etika berpakaian kan. Kenapa kita letak dia dekat nilai? Sebab dia ada adab menjaga pakaian dia. Yang ini yang you guys nak tahu tu kan. So kalau kita lihat secara luaran, kenapa kita kena jaga penampilan? Kerana di situ secara psikologinya terbentuk first impression. First impression tu apa Rashid? Satu macam pandangan judgement orang lah kot, expectation orang. Satu tanggapan awal. Cik Zaim, kenapa kita kena jaga tanggapan awal ni Cik Zaim? Sebab tanggapan awal ni membuatkan orang nak stay dengan you ataupun orang nak belah dengan you.
So kalau kita nak berdakwah tu, kalau kita nak mendekati orang, mad'u, kita nak bergerak dalam uruf komuniti kita, maka kita kena jaga penampilan kita. So kalau lelaki kan, ini saya ambil etika penampilan lah, direct lah ni. Lelaki very simple, rambut disikat dengan kemas, fashion sesuai. Fashion sesuai ni better you ambil fashion yang bersifat government punya ni lah, bekerja government punya disiplin lah, ataupun etik. Kemudian muka jangan pecah sangat. Muka kemas dan rapi. Kalau anda jenis orang yang Allah anugerahkan rambut yang banyak, jadi pandai-pandailah anda urus. Rambut di pipi, rambut di janggut, rambut di tangan even. Sekali saya elak kau, dah tahu kau banyak sangat rambut, janganlah nak mengelak benar. Kalau biasa tangan tak ada isu sangat lah, tapi di bahagian muka. Abang yang lelaki, make sure kalau nak betul ada misai, trim dia. Kalau tak nak, kita kena clearkan dia. Jangan sampai dia berjurai. Dia memenuhi dia memenuhi kita punya lips ni ataupun bibir, gigi bibir. Dia jangan sampai kat bibir, sampai dekat gigi bibir pun kita dah rasa alamak, orang ni bila bercakap dia mengganggu. Kita nampak dia macam terjuntai-juntai kan. Kau buat keputusan dua je bang. Kau nak ada ke kau tak nak ada? Kalau kau nak ada, kau jaga dia, kau trim dia. Jangan sampai dia kena dekat gigi bibir. Kalau kau tak nak ada, kau clearkan aja. Kau cukur je, tak ada masalah. Lepas tu kalau kita ada jambang, buat keputusan. Kalau kita ikut standard government, jambang tu perlu dirapikan. Kalau tak boleh nak urus, jangan tebal. Sekurang-kurangnya lagi bagus tak ada. Kita shape je dia. So kita tinggalkan janggut. Janggut pula jangan terlalu panjang. Dan jangan kau warnakan pula janggut. Kejap kan warna pink, kejap kan warna perang, kejap kan warna biru. Jangan pula diwarnakan pula. Kalau yang dianya ada uban, biasanya akan diinai. Itu tak ada masalah. Tapi jangan bagi dia terlalu panjang. Kadang-kadang kita ada jenis kawan yang dia nipis kan. Janggut dia nipis. Jadi bila dia nipis, dia biarkan panjang macam tu. Jadi untuk keselesaan dalam komunikasi, bagus kalau ianya dipendekkan. Supaya dia tak nampak bergulung ataupun dia tak nampak berjurai. So relax je, kemas je. Nanti mudah kita nak berinteraksi dengan orang selesa. Kalau pernah tak kita bercakap dengan orang kan, orang pandang habis kat bahagian muka kita. Kita rasa kita perasan orang tu pandang rambut kita kejap, dia pandang janggut kita kejap. Pernah tak kita buat macam tu kat orang? Pernah kan kadang-kadang kan? So it mean you sedang tak selesa dengan dia punya penampilan rupa. So macam itulah dengan kita. Kita jaga. Nampak? Cik Zaim janggut pun tak pernah ada. So Cik Zaim tak perlu bela panjang. Cik Zaim trim sikit je. Nak nampak syarat, nak dapat sunnah je. Nak dapat pahala sunnah. And then tu muka, lepas tu pakaian bergosok dan kemas. Abang kalau kita nak berurusan kan, bagi yang lelaki tak perlulah pakai kot. Tapi sekurang-kurangnya baju anda tu bergosok. Saya tengok rakan-rakan yang ada nak cuba tampil dalam keadaan Islamik ni, dia suka pakai kurta kan. Pakai kurta, kadang-kadang kurta tu kejap ada butang kat tepi ni. Kejap kan satu lagi ni tak ada butang. So dia terbuka lambai. So kau decide, kau nak ada butang ke tak ada butang. Kalau ada butang, awak butangkan dia. Kalau tak ada butang, yang jenis terbuka aja tu kan. Macam baju Melayu tu, so biarkan je. Jangan, begini. Kalau lepak dengan kawan-kawan, okey lah. Tapi kalau kita nak buat urusan di pejabat-pejabat kerajaan ataupun agensi, kita jaga benda tu. Kita jaga kita punya keterampilan. Okey, so jaket dan seluar. Antara warna yang digalakkan adalah hitam atau biru gelap. Pilihan warna ini menunjukkan imej formal dan profesional. Okey, bila kita sentuh kepimpinan dalam persatuan kan, saya memang galakkan anda pakai pakaian yang ada suit. Kita panggil suit. Maksud suit ni atas ada coat dan pasangan dia seluar dia yang sama warna.
Nah, jangan macam AC Mizal tu. AC Mizal dia pakai kod juga. Kejap kan gambar muka orang. Lepas tu ada gambar panda. Seluar pula petak-petak kuning. Kan? Itu hanya sesuai untuk tujuan komersial ataupun self branding. Dia duduk dekat platform media macam tu sesuai lah untuk dia. Tapi kita kan, wah Cik Zain, wah si ada gambar ni Arnab, kura-kura kan, berpetak-petak. Jadi dia tak sesuai. So kalau kita nak belajar beli suit, kita belajar pilih warna gelap sikit. Kita pilih warna gelap sebab apa? Sebab kita nak biasakan, kita nak nampak formal. Nanti bila orang dah tahu identiti awak, baru awak boleh tukar kepada grey sikit, awak boleh tukar kepada coklat sikit. Setengah orang dia tak biasa tau pakai benda-benda ni. Kami di USIM, kami wajib kuliah pakai baju kemeja lengan panjang dan juga necktie. Dan kadang-kadang kita digalakkan pakai blazer sebab nak nampak keterampilan. Kalau di UPM, saya tengok di KUZA dan banyak universiti, dia tak ambil point sangat. Pemakaian yang too straight macam tu. Tapi rupa-rupanya dia ada kesan sewaktu saya bekerja. Bila saya bekerja, saya dah biasa dah pakai kuliah. Jadi saya tak biasa pula pakai selain daripada tu sewaktu bekerja. Dan ianya membantu penampilan saya sewaktu bekerja lah. Okay, so kalau jaket warna hitam, make sure tone seluar kalau tak dapat sama pun kurang lebih. Janganlah terlalu biru pula. Kod hitam, seluar terlalu biru. Terlalu obvious. Kalau anda pergi meeting, biasanya geng-geng pegawai dia akan jagalah benda ni. Tapi saya antara orang yang paling jarang pakai blazer. Saya pergi interview ada 12 ke 11 orang. Saya seorang je tak pakai blazer. Sebab saya rasa blazer ni dia mengganggu saya punya tone warna baju. Kalau saya pakai baju warna putih, saya pakai tie warna merah, so dia menyerlahkan saya punya penampilan. Tapi bila saya pakai coat ataupun blazer tu, dia bagi saya dia menyorokkan saya punya warna yang terselah tu. Adalah ramai-ramai pergi interview pakai coat, aku seorang je tak pakai. Alhamdulillah lah dapat. Setengah orang dia sangat rigid. Kata pergi interview mesti pakai macam ni kan. So alhamdulillah Allah bagi saya rezeki. Saya memang tak berapa gemar sangat pakai kod ke mana-mana. Tapi kalau saya ditugaskan, kalau convocation, saya ditugaskan untuk mengiring Pro Chancellor. So nak tak nak saya memang akan berpenampilan macam ni lah. Bila anda pakai kod, bila anda pakai blazer, make sure kasut anda yang paling kita cadangkan adalah kasut bertali. Dan juga kasut tu mestilah kilat. Warna hitam. Bila kasut warna hitam, stokin wajib hitam. Jangan kasut warna hitam, stokin warna putih. Nampak sangat. Bila anda terselak, nanti obvious sangat, obvious. Jadi dari segi etika protokol pemakaian blazer tu, dilihat ada sedikit kecacatan lah. Tapi saya, kalau you tengok saya, you jangan analyse sangat. Sebab saya, you tahu tak, benda ni semua dalam psikologi saya panggil apa tau? Saya panggil ini adalah kulit saja, ataupun ini adalah persepsi saja. Selepas, walaupun penampilan you power kan, selepas 1 minit orang dah mula nilai apa benda you cakap. Okay. Okay. Kejap layan anak. Okay, boleh saya. Ni. Say hi. Ada rasa ketul. Okay, so selepas 1 minit orang dah mula grab you punya attitude tau. Orang dah mula grab you punya point. You ni bercakap macam mana ni? You ni ada idea ke tak ada idea? Kadang-kadang tak sampai 1 minit pun. 50 second, 40 second orang dah ternanti-nanti dah. You susun dengan kata-kata apa? Itu yang penting lah. Okay, next. Tapi untuk you sebagai novice, you patuhilah benda ni. Okay, so jaket ataupun blazer, dia ada jenis juga. Dia ada yang 3 butang, dia ada yang 2 butang. Apa pun, butang yang bawah sekali tu kebiasaannya kita tak kancing dia. Kalau kita tengok ahli parlimen, bila dia duduk, dia akan buka butang. Bila dia berdiri, dia akan pakai butang. Nah, itu adalah protokol. Encik Zain, semestinya ke macam tu. Kalau kau pakai, kau kena buat. Kalau tak, kau nampak macam tak ada ilmu tentang pemakaian blazer. Nah, dia macam cacat sikit. Tapi kalau you tak nak pakai, tak ada masalah pun.
Jangan macam kita berfashion pula macam tu. Pakai blazer, kita tengah berjalan, wah, bawa keyboard blazer macam tu. Nah, itu bukan cara orang pakai blazer. Cara orang pakai blazer, kita hanya akan buka bila kita duduk saja. Bila kita berjalan, kita bergerak, kita akan butangkan dia. Itu etika pemakaian dia. Salah ke Cik Zaim? Bagi orang yang mengamalkan ataupun berpegang kepada teori blazer ni, salah. Salah. Kalau kita rasa kita nak buat macam tu, kita payahlah pakai. Kalau setakat lepak kawan-kawan, okey lah. Ini untuk formal information you. You sebagai leader, kadang-kadang kita hantar you sebagai duta ataupun kita hantar you pergi summit dan sebagainya. So inilah yang kita dedahkan supaya anda tak canggung. Okey, so kalau butang 3 gitulah, yang bawah sekali biasanya kita tak kancing ataupun kita tak butang apa kancing ni. Disematkan. Dia tulis sematkan. Okay, next. Okay, ni tali leher. Tali leher yang skinny ni kita tak galakkan untuk tujuan formal. Kadang-kadang dulu masa saya zaman-zaman belajar, kita rasa skinny ni macam trend lah. Macam fashion lah, nampak smart kan. Tapi skinny ni kalau orang yang kurus pakai skinny, dia sebenarnya dia mengganggu sikit punya image. Dia lagi nampak kayu kurus. Tapi kalau orang kurus pakai yang standard ataupun yang ada lagi yang besar kan, pun tak bagus juga. Nampak macam ni, macam Mr. Bean pula. Kurus pakai besar kan, nampak macam macam kelakar. Saya suka pakai necktie. Kalau saya punya birthday, saya prefer orang bagi saya tie, atau saya bagi top, saya prefer orang bagi saya tie. Saya suka collection tie. Saya pergi pejabat memang saya akan pakai tie. Tapi yang saya prefer nanti adalah yang narrow tu. Jenis narrow. Dia ada ukuran inci dia. You guys boleh, biasanya kita boleh perasan ada 3 jenis ni je. Kalau Rashid, dia sesuai yang mana Syed? Kalau saya pakai yang standard tu, memang saya ada yang besar macam tu. So Rashid sesuai standard. Rashid kau pakai skinny macam nak kena tumbuk lah. Nampak macam mabuk dia ni. Tapi saya tak tahu. Tapi apa ni? Apa tu? Saya try pakai yang skinny dulu kan. Jadi dia macam buruk, tak sama dengan standard tu. Tak sama. Muhammad pakai macam mana Muhammad? Selalu pakai tak? Muhammad apa nama? Saya tak nampak Muhammad apa tu? Farid Razi. Okey. Razi pakai tie yang macam mana? Setakat yang dalam saya punya standard lah, itu pun ayah bagi. Bagus lah tu. Ada berkat. Kalau awak kurus, narrow is the best lah. Kalau tapi awak tinggi kan. Kalau tinggi okey je pakai standard, tak ada masalah. Kalau macam saya dah lah kurus, lepas tu tak rendah pula tu kan. So lebih baik kau pakai narrow lah. Pakai standard nampak macam besar sangat. Okay, so biasa perempuan kalau anda pakai shawl, macam kelakar lah pula tiba-tiba nak pakai tie kan. Kecuali dulu zaman-zaman sekolah kan. Pakai shawl, tapi shawl tudung, scarf, tapi tekam masuk kat dalam. Defeat the purpose betul. Tapi nak pakai necktie yang pasal kan. Nak buat macam mana, kena lah masuk kat dalam. Saya tak tahulah Tapi itu dululah. Sekarang kat universiti kalau kau buat macam tu, tak tahulah, mungkin masuk choir lah kot lah. Okay, next. So far okay ke? Okay. Seterusnya adalah bahagian-bahagian aksesori bagi lelaki. So pilih warna tali leher yang sepadan dengan warna kemeja dan pastikan warna tali leher lebih gelap dari warna kemeja. Ini tips dia. Kalau di government kita tak galakkan necktie yang bercorak-corak. Tiba-tiba ada corak ni fries. Kau pernah tengok orang pakai tali leher kan? Fries. Kentang. Corak dia corak kentang.
Itu memang tak digalakkan lah, terlalu funky. Lepas tu ada yang bentuk senyuman, berterabur dia punya senyuman. Lepas tu ada yang warna-warni merah dengan hijau, merah dengan kuning, tak sesuai. Paling sesuai pun kalau awak nak pakai tie yang plain kan, baju pun plain, make sure tie tu lagi gelap daripada baju. Sebagai contoh yang dekat sini, baju dia biru, necktie dia biru gelap. Paling best lah macam ni. Sebab bila you pakai, lagi-lagi bila you tanggal you punya blazer tu, you berjalan, orang akan nampak necktie tu. Dan kalau you pakai jenis satin, dia punya kilat tu nampak mahal. So kalau baju kita gelap, tie kita pun gelap, dia tak naik sangat. Kalau nak pakai yang berjalur ataupun ada apa tu, kita panggil apa, geometri sikit, it's okay, masih lagi boleh, tak ada masalah. Tapi jangan terlalu banyak tone warna. Biasa kalau kita pakai bercorak, maksudnya baju kita tak ada line. Kalau kita pakai yang plain, tie plain, maksudnya baju kita ada line. Line pun tak payah yang bergia sangat line. Line yang hampir nampak, hampir tak nampak je. And then tali pinggang. So tali pinggang sebenarnya yang bagus kan, bukan tali pinggang yang ada kepala tengkorak, kepala Marlboro, kepala apa tu, Da Vinci ke apa ke, bukan. Kepala tali leher, kepala tali pinggang yang paling sesuai adalah yang jenis tradisional ni. Dalam government ni dekat gambar tu, yang dia jenis pin tu, dia masukkan macam tu. So dia tak ada kepala tu. Itu sebenarnya. Sekarang kalau ada kepala macam-macam, ada yang tanda X, ada yang tanda cross, ada pula bergaduh. Oh, you pakai tali pinggang apa ni tanda cross? Dah bergaduh, bertumbuk. Jadi digalakkan untuk pakai yang standard saja. Ni macam saya kata tadi, stokin. Abang, stokin tu kalau boleh hari-hari tukar. Jangan daripada putih jadi warna teh. Kan, daim sangat lah. Daripada putih jadi warna teh, mak. Lepas tu kepanjangan stokin adalah yang bersesuaian. Yang penting bukan stokin yang apa tu kita buat casual. Dia macam pakai stokin macam tak pakai stokin. Pernah tengok tak? Dia punya stokin tu ngam-ngam dekat buku lali. Ngam-ngam dekat tumen. Dia punya apa tu? Apa kita panggil? Paras yang atas tu kan, getah dia tu ngam-ngam dekat tumen. Itu tak sesuai. Kalau you pakai fashion macam Korea ke apa ke, sesuai lah. Tapi itu untuk casual lah. Kemudian stokin macam saya kata tadi, mesti sama dengan warna kulit kasut. Dan biasanya bila sama dengan warna kulit kasut, kita lebih selesa mencari seluar yang sama juga warna dengan kulit kasut. Kalau you pakai seluar warna blue black okey lagi, pakai grey okey lagi. Tapi kalau you pakai coklat, lepas tu you pakai kasut hitam, kena hati-hati sikit lah. Dia agak coklat pun nak tengok coklat macam mana. Nak selamat pakai yang gelap lah, gelap selamat lah. Sebab you nak match kasut, takkan you nak beli kasut banyak pula kan. So better untuk lelaki kau pilih gelap je. Pilih hitam ataupun blue black. Okay, so kasut yang kita prefer sebenarnya adalah kasut yang bertali. Kalau you nak masuk dalam government setting nanti, kasut bertali adalah yang digalakkan, bukan yang jenis sarung macam tu. Saya kalau you tengok, saya akan pakai, kalau you jumpa saya kat luar, saya akan pakai kasut Skechers warna hitam. Sebab saya ada spine problem. Itu saya memaklumkan kepada PTJ, tak ada masalah lah. Tapi kalau you guys as a leader, elakkan pakai kasut sport. Pakai seluar dah, seluar slack dah, seluar pejabat dah. Kasut pula kasut Skechers, lepas tu kasut Kickers, kasut sport berlari pun ada saya jumpa. Punyalah Zuhud, kasut sport berjoging pakai. Dengan bertali dengan warna putihnya kan. Allah hai. So dia mengganggu sikit. Lepas tu kuku, of course pastikan kuku dalam keadaan bersih dan pendek. Apa maksud pendek? Maksud pendek tu dia sekurang-kurangnya kan tak nampak sangat dia punya jalur tumbuh tu.
kan setiap kita punya kuku ni dia ada jalur tumbuh dia kan. Dia punya tone warna dia berbeza antara kuku kita dengan kuku yang tumbuh tu. Dia berbeza. Jadi sekurang-kurangnya you potong you punya kuku tu jalur tumbuh tu dia tidak terlalu panjang. Nak bagus you potong je ikut jalur tumbuh tu. Itu lagi bagus. Kemudian kadang-kadang dekat jari ni dia ada bahagian kulit yang mati. Pernah tak kita selalu kan? Pernah tak kita kadang-kadang kan bahagian tepi-tepi kulit ni dia mati. Dia macam keras macam tu. Pernah. So yang itu pun boleh diuruskan. Ambil ketik kuku sikit, nipiskan dia. Jangan obvious sangat. Nanti awak tend untuk main dia tau. Awak tend untuk picit dia, awak tend untuk korek dia macam tu. So sewaktu you bercakap, you buat macam tu kadang dia gigit macam ni kan. Sebab benda ada, benda boleh gigit, dia pun gigit. Jadi tidak berapa senonoh lah orang kata. Okay, next. Okay, aksesori. Ada yang nak cakap, ada yang nak tanya apa-apa tentang lelaki ni ya? Abang-abang lelaki ada nak tanya apa-apa? Okay, satu lagi. Bila you pakai necktie kan, make sure kepala tie tu, dia betul-betul dekat you punya kepala tali pinggang. Dia bukan dekat paras-paras pinggang atau dia bukan kat paras-paras lutut pula. Dia bukan dekat paras-paras pusat, tapi dia betul-betul dekat kepala belt, kepala tali pinggang. Oh, kalau kepala lutut nyaya. So kalau you nak tahu Cik Zaim, apa tanda aras tali leher tanda aras dia daripada leher, you tegakkan badan macam tu kan, jangan tunduk macam ni. Tegakkan, duduk, tegakkan, pakai, dia sampai tak dekat you punya kepala tali pinggang. So kalau dia sampai kat situ ngam-ngam, dia tak berlebih sangat, dia ngam-ngam, dia tak lebih kepala bawah kan, dia ngam-ngam, okay nice. Itu maknanya you terror pakai lah tu. Cari ikatan tu macam-macam lah, you practice lah, belit-belit jangan jegut leher je. Belit-belit pusing kanan pusing, jangan jegut. Jegut dah mati. Lagi apa lagi nak tanya? Cik Zaim. Apa tu? Nak tanya. Saya Ahmad Zuhilmi. Okay, Zulilmi. Kalau minyak wangi tu kena ikut kesesuaian juga macam ni. Kalau pakai minyak wangi. Ke kena pakai. Okay, good. Bagus. Minyak wangi bang, jangan tonyo malaikat maut. Malaikat subuh ke? Jangan tonyo. Oh, bau dia. Jangan tonyo. Oh, bau dia. Berdengung. Okey, macam mana kita nak tahu sebenarnya minyak wangi yang suit dengan kita? Bila kita pakai minyak wangi tu, dia tak lama dengan kita bau dia. Sebenarnya kita pakai minyak wangi bukan kita nakkan wangi tu sentiasa aja. Tapi bila kita pakai minyak wangi, kita nak wangi tu dia meresap dengan badan kita supaya dia boleh kontrol bau badan, bukan bau baju. Faham maksud saya? Dia kontrol bau badan, bukannya bau baju. Jadi kalau kita sedar diri kita ni dia kuat berpeluh kan, maksudnya kita cari mekanisme fabrik yang dia ringan sikit. Supaya anda tahu bila anda buat apa aktiviti dia cepat berpeluh, jadi baju anda tu dia membantu. Kalau macam saya, badan saya kurus, jadi saya perlu pakai baju dekat dalam. Baju bukan nak kata singlet tapi inner. Macam baju Razi, baju warna hitam kan. Kadang kalau baju saya tu biasa saya akan pakai warna putih sebab warna putih sejuk. Sebab saya hanya nak tunjukkan yang badan saya tidak terlalu kering. Kalau badan saya kering, kita nak buat presentation tu dia tak menyeronokkan dari segi penampilan. So kalau macam Rashid sedap-sedap, kunyah kan, cukup. Tak payah nak beri sangat baju dalam tu tebal. Cukup untuk kita alas peluh je. Sebab setengah orang bila dia berpeluh, dia baju belakang dia basah. Kan? Habis basah. Orang tepuk, pum, merecik air ke orang sebelah. So kita nak elakkan benda-benda macam tu lah. Nasihat kepada mereka yang berpeluh, anda kena cari strategi macam mana nak keringkan badan anda. Sama ada anda cari space, atau anda cari kipas, atau anda duduk di ruang yang selesa. Itu penting. Okey, Zulhilmi, tadi minyak wangi tu kalau kita nak tahu bila kita pakai kat badan kita kan,
dalam tempoh 15 minit, 20 minit bau tu hilang. So maknanya bau tu suit dengan badan kita. Tapi kalau dia maintain aja dia berbau lagi, so kita cari lagi yang lain yang lebih sesuai. Nah, jangan bawa makwa ataupun bakal tunang ke ataupun zaujah ke beli. Bukan apa, nanti dia punya pilihan tu banyak. Lepas tu dia bau untuk diri dia. Oh, saya suka yang ni. Oh, saya suka yang ni. Saya suka atar. Zuelmi, kalau kita rajin pergi masjid, kalau kita nak pergi meeting pula, atar tu jangan tonyoh suka-suka dekat baju kita. Tak semua orang suka bawa atar. Ini bukan soal sunnah ke tau. Asal atar je berkaitan dengan masjid, maka dapat pahala. Bukan begitu lah. So, Nabi ni suruh kita pakai wangian. So wangian apa yang sesuai tu yang penting. Baru semalam saya dapat daripada satu ma'had kasturi kijang putih. So kasturi kijang putih ni dikatakan memang ginjal dia turun-temurun. Jadi bila direndam dengan minyak wangi yang kosong, dia memang bau wangi. Dan bila saya pakai tu, alhamdulillah saya serasi. Biasa kalau tak serasi, kita pakai, kita berdengung tau. You pakai dia kan, lepas tu you berdengung, you rasa macam nyut kepala kan. Pernah tak macam tu, Cik? Pernah. Pening rasanya. Nah kan? Macam tu. So kadang-kadang untuk elakkan berdengung, kita pakai softline je lah cukup. Bubuh banyak-banyak sikit. Bubuh banyak sikit, kalau boleh minum. Dia cakap wangi. So biasanya kita cari minyak wangi tu, kita spend time lah, jangan rushing. Kita tonyo sikit kat kedai, lepas tu kita jalan. Kita jalan, kita relax. Bau dia kuat sangat tak lepas tu. Kalau dia tak kuat ataupun dia tak bau dah, then minyak wangi tu suit lah. Lagi? Okey, kadang tu kan saya tengok orang lelaki dia pakai songkok tau. Dia suka pakai songkok. Bila awak pakai songkok kan, make sure awak punya segmen tepi ni dia tak tebal tau. Kalau tak nampak macam songkok itu terapung. Saya nak pandang pun macam tak sampai hati tau. Sebab macam songkok tu macam tidur kepala dia kecil macam tu. Songkok tu terapung sebab rambut dia kat sini tebal. Jadi kalau anda nak pakai songkok, dia kena tepi ni nipis supaya songkok tu ngam-ngam dia masuk macam tu. Kalau tak sini nanti dia tebal kan, nampak macam Apollo pula. Okey, ada lagi soalan? Afifah ada soalan untuk bakal suami ke? Boleh, yang perempuan tu boleh tanya. Yang perempuan, apa benda penampilan lelaki paling kau tak suka? Kau tengok rasa nak muntah, Oh, perempuan dalam ni dia tak pandang lelaki ya. Produk basar dia kata. Bagus betul ini yang kita nak Okey, Rashid next. Ni jangan pandang lama-lama Saya je boleh sebab dia bos saya. Okey, so yang perempuan rambut kemas rapi disikat atau diikat, ini bagi yang non-muslim. Non-muslim kadang-kadang kalau dia tak pakai tudung kan, dia biarkan rambut dia macam tu. Lepas tu bila berjalan kan dia macam ke kiri ke kanan kan. So dari segi etikanya bagus untuk diikat lah. Kalau kita ada kawan-kawan yang non-muslim kat sini, kita ikat rambut kita. So ikat tu kat mana Cik Zain? Bukan ikat ke atas Macam ni, engkau gulung ikat ke atas. Bila berjalan tu bertoncit macam tu, itu tak sesuai. So kita ikat adalah paras kita punya tengkuk saja. Itu satu. Dan kita tak perlu buat sanggul Pusing, sanggulkan. Anda akan lebih menarik perhatian orang lain. Jadi misi untuk berkomunikasi itu akan terganggu. Okey, so kalau tudung yang dicadangkan untuk government is bawal ataupun shawl lah. Polos ataupun abstract. Yang ini yang perempuan, ni perempuan Perempuan bila you pakai tudung kan, make sure yang pertama adalah dia tutup bahagian aurat lah. Ada setengah perempuan, ni saya cerita terus lah. Ada setengah perempuan tu dia pakai tudung, ngam-ngam dia lilit kan dekat atas dada. Apa berlaku? Bila you jalan, tudung tu dia ke depan ke belakang tau. Dia ke depan ke belakang, mungkin you tak perasan. Tapi bila kita yang melihat kan, saya yang melihat tanpa kelip ni,
supaya kelipan tak tengok pada kali kedua kan. Jadi dia terperasan sangat benda tu bergerak dengan obvious. So kalau anda nak pakai tudung, anda pakai lepaskan dia. Bawah sikit daripada anda punya dada. Kalau anda nak lilit ni perempuan kalau lilit tudung baling 2 hari baru boleh sampai dekat belah sebelah kiri. So make sure anda tidak terlalu melilit dia begitu. Sampai orang pun terganggu nak tengok, banyaknya lilitan ni tak terjerut ke? So relax je, simple je. Semakin simple, semakin mudah jodoh sampai. Okay, yang kedua, bila anda pakai ni, brooch ataupun pin ke apa ke, make sure jangan pakai yang janggut Firaun tu, yang bergoyang tu. Dia punya pakai dia pun kat sini, dia punya bergoyang tu sampai tali pinggang tu. Aneh tu. Aneh kan? So sekali pun tak sampai tali pinggang, cukup dia bergantung pun tak sesuai. Cukup dia bergantung pun tak sesuai. Sebab dia bergoyang. Kalau orang nak cakap nanti orang pandang you punya you punya pin tu nanti. So lost communication. Lepas tu kalau nak pakai pun ada tak ada, kita akan letak yang perempuan akan letak sini dekat bahu kan, ataupun dekat sini ataupun satu dekat sini. Cukup. Yang kat sini pun tak payah rama-rama. Rama-rama nak boleh cakap rama-rama hinggap ada pasang rama-rama berjalan ke sana kemari kan. Tak perlu to that extent. Tudung yang banyak bunga itu terpulang pada cita rasa, tapi saya punya saranan bila tudung you banyak bunga, baju you tak payah banyak bunga lah. Kita pening kadang macam, ni pokok ke bergerak ni pokok ke orang baju berbunga-bunga dah, tudung pun dia berbunga-bunga, ada pula rama-rama kat atas, lah pening. So my wife kata apa less is more. Less is more. Solekan wajah, cukuplah you basah-basahkan muka untuk, bukan basah kita letak foundation untuk hilangkan minyak. Kadang-kadang ada setengah tu memang dia, kita tengok dekat pun dia macam, rupanya dia macam lilin tau. Dia ada jenis makeup yang jenis macam lilin. Kena cahaya matahari tu memantul dahsyat. Kena matahari tu macam, ada pantulan cahaya. Tak perlu berlebih sangatlah. Bahagian mata pun sama, bahagian pipi pun sama, tak perlu lebih sangat sebab nanti dia mengganggu waktu bercakap. Kalau lelaki nanti kita ada rasa tak selesa bila bercakap dengan perempuan yang terlalu. Kemudian kalau anda pakai bedak kan, make sure bedak anda tak bertumpuk. Kalau kau nak pakai, terus pakai dengan clear. Jangan nampak sangat dekat sini kan ada dia punya bedak yang bersisa. Lepas tu dekat sini pun sama. Ada anak rambut dengan anak-anak rambut warna coklat. Kena bedak. So kadang-kadang benda-benda kecil macam tu pun orang boleh perasan. Kalau anda pula jenis yang banyak anak rambut, boleh urus anak rambut tu sikit. Of course baju pakaian bergosok. Okay, next. Ini seluar ataupun skirt. Ini saya tak galakkan bagi yang Muslim lah. Kalau seluar okey lah kot. Make sure, tapi seluar pun you nak cari yang tak fit dengan you, yang longgar payah sikit. Jadi yang selamat untuk you adalah skirt yang panjang tu. So size yang sesuai, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat, hitam atau warna gelap, kepanjangan yang bersesuaian. So kalau ada non-Muslim, skirt yang biasa diorang akan pakai adalah bawah lutut sikit. Jangan pakai atas daripada lutut. Tak jadi kerja si Rashid. Kalau dalam konteks PMI ni, kita sarankan anda pakai blouse ataupun skirt yang panjang tu kan. Jangan juga pakai yang jenis, sekarang ni saya tengok blouse yang jenis ringan tu. Dia warna putih ataupun warna coklat kan. Lepas tu bila you berjalan, dia macam terbuai-buai sikit. Pada saya itu untuk casual okey lah kot. Tapi kalau untuk formal, lebih lagi berurusan dengan pejabat, saya fikir agak kurang sesuai. Saya nasihat pun kalau pergi kelas pun hati-hati. Kalau jenis yang terlalu nipis ataupun dia terlalu berombak, sometimes dia terlalu mengikut dia punya alunan kaki tu. Okay, so baju kurung, polos atau berjalur, elakkan bercorak binatang atau corak yang terlalu besar. Yes.
dengan juga terlalu padat, bunga padat, dekat kepala pun ada bunga lagi. Oh, serabut. Tak tahu nak pandang bunga ke nak pandang orang, nak pandang bunga ke nak pandang orang. Warna baju tidak melebihi 3 warna, ya. Tidak terlalu banyak aksesori dan hiasan, ya. Boleh dengar ke? Boleh, insyaAllah. Encik Zaim? Okay, next. Encik Zaim? Ya. Saya ada soalan sebenarnya untuk yang tadi, yang lelaki tu. Dari aspek kalau smart casual, macam mana cadangan Encik Zaim untuk mahasiswa ke ataupun untuk yang akan bekerja nanti? Smart casual ni kadang orang susah nak tafsirkan dia, tahu. Maksudnya terkeliru. Smart casual yang paling senang untuk difikirkan adalah baju corporate. Yang senang difikirkan, contohnya adalah baju corporate. Kalau you nak pakai baju kemeja lengan panjang, of course baju tu kena masuk dalam. You tak boleh keluarkan dia. Kadang-kadang saya tengok style ustaz-ustaz kan, pakai kupiah, pakai baju lengan panjang yang berbutang daripada leher sampai ke bawah tu, tapi dia keluarkan. So dia agak selekeh sikit. Kalau nak pakai baju yang jenis lepas, pakai jenis kurta. Untuk menjawab persoalan smart casual, sekurang-kurangnya ciri bagi smart casual tu adalah dia berkolor. Dia berkolor. Biasanya kalau smart casual juga orang pakai baju berkolor yang lengan pendek, dia tak masukkan kat dalam. Dia style macam baju batik. That one also can be considered as a smart casual, tapi seluar slack dan berkasut. Itu smart casual. Casual dia lagi ringan lagi daripada tu. Macam kita pergi lepak dengan kawan-kawan lah. Smart casual yang paling mudah untuk you gambarkan adalah bila you pakai baju corporate. Okay dah, settle. Baju corporate tahu kan yang baju persatuan sendiri tu kan? Ya. Okay, good. Ada soalan lain? Kakak yang perempuan ada nak tanya? Assalamualaikum Cik Zaim. Nak tanya, untuk tudung kan, kan ada banyak fashion sekarang. Fashion tu, ada ke certain yang macam kita kena elakkan? Okay, atau good. fashion ataupun style lah. Yang pertama jenis lycra. Apa dia? Fashion style dengan jenis itulah macam tadi lycra tu. Okay, dia fashion ni dia banyak dan kebiasaan daripada kita dulu kita pakai yang perempuan akan pakai yang bawal je kan. Tolak ke kiri, tolak ke kanan sebagai contoh kan. Now dia berlilit jenis yang orang Suria punya pakai, Syria punya pakai. Yang pertama bila you nak berfashion tentang tudung ni kan, tak semua wajah kita ataupun wajah perempuan dia sesuai dengan fashion yang pelbagai. So make sure you try and error. You need jenis yang sesuai macam mana. My wife dia ada certain style je yang dia sesuai. Selebih daripada tu saya rasa macam saya tak pandang wife saya. Saya rasa macam ini bukan lah. Macam tu. Faham tak? So dia mengganggu dia punya natural aura itu dia mengganggu. Lepas tu ada juga yang jenis owning tu. Kan macam dalam gambar ni kan. Dia jenis owning. Owning tu pula dia ada yang tebal sikit. Dia ada yang nipis, dia ada yang lembut. Itu pun bergantung dengan kesesuaian dia punya raut wajah. Kalau kita nak pakai yang jenis siap instant, kan yang siap instant tu, make sure dia punya fabric pula bukan yang lycra. So bila dia punya fabric dia adalah lycra, jadi bila anda berjalan ke mana-mana dia melekat ke badan. Kalau nak selamat isa bawal, lepas tu kalau pakai shawl pun limitkan dia punya lilit, dan saya tak cadangkan yang jenis sekarang tu, yang dia baling kat belakang, lepas tu diselip dekat belakang. Macam geng-geng artis pakai tu kan. So dia agak defeat the purpose. Tapi kalau ini adalah saya punya values sebagai budak yang bersekolah agama dan seterusnya lah pengajian Islam kan. Tapi tak semua di kalangan kita yang ada pendedahan yang sama. Jadi secara prinsipnya pemakaian tudung itu adalah menutupi bahagian dada, bahagian kepala, bahagian leher. So nak berfashion macam mana pun ikut kesesuaian rupa
Dan yang kedua, jangan anda ringankan soal aurat. Jangan anda ringankan soal aurat. Yang perempuan, kenapa kami dulu di sekolah agama kan, Ustaz galakkan pemakaian tudung tu bidang dia melepasi siku ataupun pada para siku. Sebab perempuan bila anda tutup anda punya tudung di bahagian bahu gini kan, so dia akan terjuntai di bahagian dada tau. Bermaksud dia menampakkan anda punya sisi arm. Sisi arm ni. Sisi apa kita panggil sisi tangan. Kalau anda seorang yang gempal kan, lepas tu baju anda tu jenis satin, so dia menampakkan anda punya tubuh, bentuk tubuh dan dia agak mengiurkan. Lelaki ini antara sexual part bagi perempuan. Sama juga dengan di sebelah kiri, ini adalah sexual part juga. Ada lelaki yang akan terangsang dengan this sexual part. That's why saya cadangkan bila you pakai tudung, bila you nak berfashion sekalipun, make sure dia melepasi paras anda punya lengan. Dapat dia hampir ke siku pun cukup. Sebab kita nak tutup paras sexual part ni dan juga bahagian tepi dada. So bahagian tepi dada ni masih lagi boleh nampak bila anda jalan dengan laju. So bila anda jalan, dia akan melambai. So sometimes orang yang sedang duduk tu, dia tak ada kerja nak buat, dia merenung. Kerja dia observation, social observation. Kan Cik kan? So bila dia buat social observation tu, nanti dia ada fitnah atas diri anda. So ini adalah amanah saya untuk saya bercakap macam ni. Terpulang kepada anda punya penilaian dan anda punya values, juga kefahaman. Menjawab ke soalan? Okey, menjawab. Terima kasih. Okay, good. Perempuan juga kan, saya harap you tak kisahlah cerita pasal benda-benda macam ni. Saya anggap you berada dalam kelas fiqh. Kalau anda belajar dalam fiqh, kita akan jelaskan sejelas-jelasnya supaya hukum tu jelas. Kalau perempuan, dia punya body part kan, dia punya body shape dia lain sikit dengan lelaki. Lelaki dia straight. Sekarang ni lelaki barulah dengan ngada nak angkat besi lah apalah kan. So abang, kalau anda main besi, anda pakai baju ketat, nampakkan muscle, hukumnya haram. Sebab apa? Menampakkan bentuk badan yang mengiurkan. Hari ni perempuan pun terjebak dengan pornografi, sex edit dan sebagainya. Jadi kalau yang perempuan pula, sometimes bahagian atas badan you dia straight. Tapi bila dia sampai ke pinggul, dia agak sedikit mengembang kan. Jadi dekat situ, pemilihan baju dan juga saiz baju juga adalah penting. Saiz baju you dah bukan lagi melepasi atas lah. Saiz baju you mesti melepasi anda punya pinggul ke bawah. Kenapa Allah jadikan you ada pinggul tu? Sebab you nak menampung sewaktu bersalin nanti. Pinggul. Jadi kadang-kadang kalau terlebih tak terjaga, maka dia lebih obvious. So anda punya consideration bila nak berpakaian itu mesti mengambil kira anda punya body shape. Bukan saiz bahagian atas tapi juga pada bahagian pinggul dan bawah. Biasanya perempuan akan mengalami sedikit kesulitan pada bahagian pinggul lah. So berhati-hati yang dekat situ. Bila anda pakai seluar, kekangannya di situ adalah bila anda duduk, dia akan membentuk peha anda. Dia akan wrap anda punya peha. Bila dia wrap anda punya peha, sebenarnya anda pun tak selesa bila orang tengok peha anda. Tapi anda rasa itu yang paling kemas sekali. Bila anda berdiri buat presentation pun, make sure baju anda tu bawah sikit daripada you punya peha kalau you pakai seluar. Because sometimes dia agak obvious. Begitu juga mereka yang pakai skirt yang panjang tu, make sure dia tidak terlalu ketat pada bahagian peha sebab nanti dia akan membentuk you punya tepi ataupun sisi peha. So hati-hatilah, pada wanita ni dia ada banyak fitnah sikit. Dia ada banyak fitnah dan itu bukan kesulitan tetapi itu penghormatan yang perlu dijaga. Okay, next. Ini sarung kaki. So kalau ikutkan di sini warna kulit, cuma kan saya cadangkan. Sometimes token wanita ni jenis yang nipis kan, sebab dia saya tak tahu material dia ringan ke ataupun dia sejuk. Tapi kalau awak pakai yang nipis tu kan, dekat bahagian hand sock ataupun dekat socks, make sure dia bukan yang jenis macam mana, dia terlalu nipis
make sure dia bukan terlalu nipis ataupun dia nipis dan licin. Sebab itu pun sometimes dia akan menampakkan shape, you punya exactly shape badan kan, ataupun shape tangan you. So yang itu pun sama, tapi ada setengah sekarang saya nampak dia pakai inner ataupun baju lengan panjang. So baju itu pun dekat dalam tu pun dah longgar. Jadi ada juga yang pakai sarung sampai ke tapak tangan kan. Yang ini make sure you tak pakai banyak color ataupun dia ada jenis bintik-bintik tau cik. Dia pakai kan, dia nak macam Wolverine sikit, dia ada bintik-bintik sikit sini kan, tak payahlah tu. Macam you nak ride motor kan, tak payah. Minimum kan attention orang ataupun possibility orang pandang pada part-part yang unik. And then aksesori macam jam tangan, kalau dah pakai jam tangan, maksimumkan pakai gelang. Kalau satu sini jam tangan, tak payah kau nak gabungkan dengan gelang. Gelang tu ada 5. Dah lah bila jalan nyok-nyok, so tak payah. Kalau tangan kanan, alhamdulillah. Kalau tangan kanan dah pakai jam, alihkan ke tangan kiri pakai gelang. Rantai tidak begitu signifikan. Subang bagi mereka yang non-Muslim, jangan pakai yang terlalu terjuntai. You attract people attention. So pakai yang minimalis je. Bagi yang bertudung, rantai dan subang boleh digantikan dengan 3 kerongsang yang saiznya tidak terlalu besar. Ya, kalau you nak juga aksesori kan, kita gantikan aksesori itu dengan anda punya brush kan, anda punya kerongsang tu. Tapi macam saya kata tadi lah, kerongsang tu bukan yang rama-rama Datuk Vida tu melekat kat kepala. Rama-rama Datuk Vida melekat kat kepala, kat tudung. Bawalah ke sana kemari. Nah, so itu pun tak bagus. Okay, next. Okay, cik, yang kasut tadi kan. Okay, kasut ni mesti dia berlitup, mesti dia bertutup. Warna pun warna gelap. Lepas tu kalau government ni dia ada inci ketinggian tu. Dia mesti ada sedikit dekat belakang tu nak menunjukkan dia tinggi sedikit. Jangan terlalu runcing. Macam ni yang gambar ni is ideal lah. Ini yang ideal one lah. Tapi setengah orang dia tak berapa selesa sangat nak pakai yang ada heel. Dia lebih selesa yang flat. Pada saya tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke majlis occasion yang memang ada menteri ke, yang memang ada sultan ke dan sebagainya, ada geng-geng JPA, SPA datang, saya cadangkan awak belilah satu yang macam ni. Yang harian tu you pakai flat pun tak apa. Tapi untuk majlis yang betul-betul rasmi nanti, belilah yang ni satu. So kurang-kurangnya. Kalau setakat dinner kau tak payahlah buat sakit tulang belakang je. Aku nak pergi mamak pakai itu pula. Itu nak mengurat mamak je. Oh ya. Yeah. sorry. Okay, next. Oh ni okay, bag tangan. Kalau anda pergi dinner kan, anda mana-mana, anda bawa bag tangan kan, macam nak bergaya lah sangat kan. Make sure anda bawa sekali yang cangkuk tu. Cangkuk yang dekat atas meja tu kan, cangkuk kita boleh letak bag kita. Itu lebih selesa. Tapi dia terdedah dengan keterlihatan lah. Orang nampak kalau barang, kalau bag mahal tapi isi tak ada, okey. Bag mahal, duit tak ada, dia RM1 je, tak apa nak tayang. Tapi you mendedahkan risiko lah. Tapi kalau setakat macam majlis rasmi, tak adalah risiko sangat. Kemudian kalau pergi pejabat, yang paling penting adalah minimalis. Minimum je. Bag kau tak payah nak boleh letak gajah, tak payah. Bag orang perempuan macam-macam boleh letak. Kalau wife saya tu bag ni tak apa nak besar pun. Tapi ada pampers anak, ada makeup, ada apa lagi? Ada roti gardenia. Roti gardenia pun boleh masuk. Lagi ada macam-macam lah. Sebab dia kata inilah peranan orang perempuan. Jadi kita kena berikan dia bag yang sehat lah. Bag yang tali dia tidak terlalu nipis. Kalau tali terlalu kecil kakak kan, nipis, barang dalam tu berat, you memberi tekanan yang sangat kuat pada bahu. Sebab tu kadang-kadang perempuan bila balik rumah dia sakit bahu, dia lenguh. Sebab tali tu nipis. Kalau tali terlalu tebal pula,
dia nampak macam tak berapa indah pula kan. So minimum. Ringkas, kau tak perlu nak ada tanda sana tanda sini, dan tanda-tanda tu pun terjuntai-juntai, tak perlu. Yang kita prefer adalah bentuk segi empat tepat. Kuku of course pendek. Ada jenis orang yang dia suka nampakkan sikit dia punya lebihan kuku, and then the shape jadi tajam kan. Itu terpulanglah pada values masing-masing, as well as kalau you solat, wuduk boleh masuk di celah kuku anda. Okay, next. Okay, done. Ingat kandungan saya ini tidak hanya menyentuh dari segi teknikal pemakaian, tapi kandungan saya ini juga menyentuh tentang luaran dan juga dalaman. Nah, kalau anda pakai cantik tapi akhlak hodoh pun hodoh. Nah, kalau muka hodoh, akhlak hodoh, lagi hodoh. Jadi kita nak seimbang. Nah, kita nak balance. Kita nak yang kita bawa ini adalah yang kita bincang pada pagi tadi punya konsep, dan kita adunkan dengan yang Nabi punya konsep, iaitu konsep Nabi dalam konteks penampilan adalah akhlak, menyempurnakan akhlak, maka kita gabung dengan dia. Kalau lah dalam hati kita ada Tuhan, kita pun segan nak buka aurat sana sini kan. Kalau lah kita teringat Nabi itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, kita pun segan untuk bertingkah laku berakhlak seperti sembrono saja kan. Akhlak ataupun penampilan yang paling ketara kita boleh nilai adalah bila ada sampah depan mata tak kutip. Itu memang su'ul adab. Su'ul adab. Kemudian bila ada orang tua kita melintas. Su'ul adab. Bila makanan depan mata kita, kita ambil yang kat depan sekali, yang jauh daripada kita. Itu semua non-verbal communication. Itu semua akan menampakkan anda punya level of information ataupun level of knowledge. Jadi semakin tinggi ilmu tu, sepatutnya adab tu semakin cantik. Tapi sebaliknya berlaku. Dapat 3.9 first class tapi akhlak teruk. Maksudnya ada something dekat inner yang perlu diperbaiki. Mungkin dalam aspek rohani, mungkin dalam aspek pengetahuan kemahiran, mungkin. Okey, saya fikir cukup dulu untuk setakat ni. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, yang tak puas hati, boleh bincang bersama-sama dekat sini. Saya tak ada masalah, kita bincang, kita tambah-tambah idea dan juga pengalaman. Encik Zaim, kalau saya nak tanya. Siapa bercakap? Zul. Okey, Zul. Kalau kita pergi kelas pergi kelas apa, pakai baju batik apa, tak apa. Kalau pakai baju batik ke, macam warna yang menarik. Kalau pergi kelas apa, boleh ke? Zul, kau tanya bagi pihak pasangan ke untuk diri sendiri? Bagi saya. Oh, lelaki lah, lelaki. Ya. Okey, lelaki biasa batik, untuk pengetahuan semua, batik kita pakai pada hari Khamis saja. Di Malaysia batik kita pakai pada hari Khamis. Sama ada batik awak tu adalah batik Jawa ataupun batik yang jenis kat Terengganu tu, batik Malaysia. Ataupun dia punya corak geometri, batik moden kan. So tak ada masalah untuk pakai. Cuma batik orang tak pakai masuk ke dalam. Batik orang pakai keluarkan. Kau jangan jadi Pak Ma'on. Jangan buat kelakar benda pakai batik letak masuk baju ke dalam. Pakai necktie cik, memang cun. So jangan buat hal. Aduh, malu Pakai batik, pakai necktie, tak perlu. Dan biasanya pun kita elakkan bila kita pakai baju lengan pendek kan. Kita jarang pakai tie tau. Itu dia jadi smart casual. Ada juga orang buat macam tu, tapi bila you pandang dia macam janggal sikit lah. Okey, Zulhelmi menjawab ke soalan? Ya, yang menjawab. Okey, bagi yang perempuan kalau nak pakai batik hari-hari tak ada masalah sebab dia adalah baju kurung kan.
Yang paling penting macam Zuhailmi katakan tadi, dia tidak begitu menarik perhatian dan dia tidak begitu berwarna-warni sangat, banyak sangat tone. You kena pilih tone tanah dengan tone bunga. Tone tanah, tone bunga. Apa benda tone tanah, apa benda tone bunga. Perempuan tahulah. Okey lagi. Encik Zaim, sebenarnya pasal wangian untuk perempuan, maksudnya panduan untuk perempuan ni pakai wangian tu macam mana? Okay, good. Bagus. Kalau anda berada di corporate setting kan, wangian perempuan yang deal sesuatu projek tu amat penting. Tapi dalam konteks kita kan, orang Islam lah tu, kita sangat minimum menggunakan wangian. Konsep wangian ni mudah je. Dia sebenarnya kalau dia suit dekat badan anda, dia tidak terlalu bau. Tapi kalau bau dia terlalu kuat, maksudnya dia tak suit dengan anda. Nah, cara kita nak pakai wangian bukan dekat baju. Kalau kau pakai kat baju, memang 2-3 hari lah bau. Nah, baju biasanya kita akan pakaikan dia softline ataupun pewangi baju lah. Tapi untuk diri kita punya wangian adalah kita akan cari pada tangan kita kan. So, yang perempuan, bagus kalau anda dapat meminimumkan wangian. Asalkan badan anda tak berbau. So, meminimumkan wangian tapi badan tak berbau. Pakailah, saya lupa nak kata bagi lelaki dan juga perempuan, jangan lupa pakai deodorant. Dia ada 2 jenis sebenarnya. Pewangi dia ada antibakteria ataupun dia ada anti apa saya tak ingat. Tapi pewangi badan dia bukan bersifat pewangi tapi dia antibakteria tu. Jadi badan anda, odor anda dia tidak terlalu bau dan tidak terlalu mengganggu. Memang perlahan sikit. Slow. Menjawab ke Viva? Maksudnya perempuan ni bolehlah pakai minyak wangi. Kalau you tanya saya boleh Kalau you tanya hukum tau ni. So kalau you tanya saya boleh ke tidak kan? Saya lebih selesa mengatakan lebih baik tak perlulah. Asalkan bau you, badan you tidak. Iman, that one is so loud. Tapi jangan sampai bau badan you tu mengganggu. That's why instead of you pakai minyak wangi, baguslah kalau you pakai deodorant supaya badan tidak terlalu berbau kan. Kalau kita keluar dengan perempuan, it's okay, tak ada masalah. Tapi make sure bukan crowd yang ramai ke tempat umum. Tapi kalau you keluar dan you tahu bau wangian you ni boleh menarik orang, dekat situ dia ada fitnah. Nanti dia ada syaitan betina follow you kan. Jadi kalau you tanya saya dari segi hukum dekat Kuza dulu lagilah sampai tahap ustazah kata apa, wangian softline yang berlebihan juga adalah haram. Nyaya kau. Softline kot. So perempuan hati-hatilah. Kalau you bukan PMI saya tak cakap lah benda ni kan. Tapi disebabkan you PMI, geng-geng kita juga, so saya cakap lah pasal benda ni. Tapi kalau ikutkan minyak wangi yang memang suit dengan kita, dia tak bau kuat sangat pun. Sebab tujuan dia adalah mengawal bau badan yang kotor tu. Ada yang kata baru tahu fakta tu kamis dan batik. Betul lah, batik kamis je. Kalau you pakai hari Isnin nanti orang tutup mulut sebab tahan gelak. Saya kalau buat tu saya berhenti kerja terus, tukar tempat lain ni, tukar jawatan ni. Tak sanggup saya salah pakai baju. Kalau aku nampak aku lah. Kalau saya tukar you, saya mohon GPU balik ke, masuk you lain ni. Tak tergamak saya. Tapi Cik Zaim, saya rasa saya macam mungkin soalan saya macam apa sebenarnya yang paling tersirat lah di sebalik bila kita memakai etika pemakaian yang betul, apa kesan dia kepada persekitaran kita, mungkin kepercayaan orang yang macam mana, mungkin kepimpinan kita mungkin dihormati ke macam mana Cik Zaim? Okay, good soalan ni. Sebenarnya dia duduk dekat persepsi.
Dia duduk dekat persepsi tu maksudnya dia duduk dekat tempoh masa berapa second je sebenarnya. Tapi disebabkan ada perkara yang terlalu mengganggu, seperti bau badan, kemudian tudung yang terlalu memeningkan, kemudian jambang yang tidak terurus, kemudian baju yang tak kena pada taring, kan, macam baju batik tadi, dia akan mewujudkan satu gangguan dalam komunikasi. So mungkin hari sebelum ni orang yakin je dengan you, tapi pada hari tu kebetulan baju you tu macam tak kena. Jadi sebenarnya diri anda sendiri akan dapat rasa tau, yang orang macam rasa tak selesa dengan you. Jadi itu akan mengganggu you punya prestasi pembentangan ataupun prestasi komunikasi anda. Anda sendiri akan tertanya pada diri, apa tak kena pada diri aku ni? Itu tujuan yang utama lah, yang pertama. Apapun dia adalah bersifat persepsi, tapi you kena jaga. Kemudian yang kedua, bila sebut pasal penampilan ni, you jangan ketepikan apa yang saya sebut kind tadi. Kalau you bercakap dalam keadaan tak ada ilmu, you bercakap dalam keadaan tak tahu, you memang obviously nampak macam kelang kabut tau. So rupa cantik, handsome, Razi bapa handsome kan, macam penyanyi lah orang kata, artis lah. Tapi bila bercakap kan, alah ai, macam tergagap-gagap, lepas tu macam tak tahu nak cakap apa, lepas tu macam aduh kacau lah dia ni, alah pening lah. Gitu. Tadi ada yang mengaku Syarohan. Yang itu dia yakin. Yang itu dia yakin. You tengok bila you yakin kan, bila you punya interpersonal clear, you punya intrapersonal secara tak langsung, orang tahu pun benda tu joke. Orang tahu pun benda tu bukan something yang you riak-riak kan. Orang tahu itu joke. Jadi message tu sampai. Sebab kita punya intra dengan inter tu dia match. Ini pentingnya Syed, bila kita faham penampilan tu bukan saja pada pakaian. Penampilan pun juga pada kemahiran, penampilan juga pada intellectual, penampilan juga pada nilai diri anda, penampilan juga pada diri anda. So kalau kita tengok sebenarnya topik yang kita sentuh ni dia dekat ranting nilai kan, etika profesional dalam pakaian. Dia ranting aja. Yang paling penting tu diri tu. Ada setengah pelajar kan, bila kita jumpa dia tak tentu arah tau. Dia dah kemas lah, tapi dia apa yang saya nak cakap tadi? Dia begitu. Dia macam nak dikir barat pula kan. So kita rasa tak tenang dengan dia. Walaupun penampilan you okey, tapi bila ketidaktenangan you tu menjadi satu gangguan, jadi secara total discussion tu terganggu. Okey Cik, boleh faham ke? Okey, boleh Cik Zaim. Ada satu soalan Cik Zaim. Saya baca ke? Okey, kalau perempuan pakai baju kebaya labur boleh ke? Kalau perempuan pakai telekung kebaya, okey. Dia punya labur macam telekung, okey. Dia pakai kebaya tapi dia punya saiz kebaya tu macam telekung. Okey lah. Labur lah. Tapi saya tak tahulah orang pakai kebaya memang ada yang labur ke, saya tak sure. Tapi dia punya prinsip adalah jaga perempuan punya body shape. Perempuan punya body shape tu kadang-kadang kakak kan, you tak perasan tau. You pergi kuliah kan, you pakai baju adik tu, bila orang lelaki ada kat belakang, dia nampak tau you punya lipat-lipat tu. Dia nampak lipat-lipat tu, banyak persepsi akan muncul lah lepas tu. Satu, kau dah lah tak jaga makan. Lepas tu kau malas nak bersenam kan. Lepas tu, oish. Cadangan saya, you elakkan je lah fitnah ni. You jangan bagi orang fikir lah benda macam ni. Bagi orang concentrate lah belajar, tolong lah. Yang lelaki ni tolong adalah hampir pupus. Lepas tu belajar tak apa nak pandai kan. Ada gangguan lagi. Aduh, pening. Astagfirullahaladzim. Yang tak pandai jangan highlight sangat. Itu cerita belakang. Cerita belakang Gitulah nah. Cik Zain, pakai tudung sarung boleh ke untuk majlis formal? Dia punya prinsip kalau dia menutup aurat okey je. Tapi isu dia adalah dia tak nampak formal. Dia tak nampak dia punya image yang image yang corporate macam tu. Saya pun tak sure juga
sarung tudung yang you maksudkan ni macam mana? Sekejap. So saya pun tak sure juga sarung tudung yang apa tu? Yang you maksudkan macam mana? Ada juga sekarang yang saya lihat dia jenis sarung tapi dia masih lagi fleksibel untuk digayakan. So should be no problem lah. As well as syarat utama adalah tolong jaga aurat anda. Cik Zaim okey ke tu? Okey. Dengar ke? Okey. Dengar jelas. Kita ada soalan lagi ke daripada para peserta? Boleh ajukan. Razi ada soalan ke? Siapa lagi yang ada dalam list ni? Takkan nak seru pula. Apa lagi biasanya isu tentang penampilan diri? Ada soalan dari chat. Chat. Ya, Ayu ni nak tanya. Ada dalam chat tu ada soalan berkaitan dengan tudung sarung tak silap. Oh, dah jawab. Oh, ke tak dengar eh? Dengar tadi. Okay, baik. Dia punya basic principle adalah kalau tudung sarung tu nak kena tengok dia punya material, lepas tu dia nampak corporate tak? Atau yang tudung sarung tu memang yang instant gila tu, yang makcik bawa pergi pasar tu kan. So kalau itulah dia agak kurang formal dan kurang sesuai lah. Tapi apapun kalau ada yang sesuai dan boleh digayakan, pastikan dia menutup aurat. Okay, baik. Ada soalan lagi ke daripada para peserta? Cik Zaim. Okey, mungkin cik Back bimbit tu perlu ke untuk lelaki? Babe, macam ni kalau saya kan, you tanya saya seorang yang sangat minimalis. Kalau boleh saya tak nak ada benda dekat tangan saya. Saya hanya ada phone saya dan saya wallet pun kadang-kadang saya tak bawa untuk majlis. Kalau perlukan IC dan duit, aku keluarkan IC dengan duit. Kalau kita nak bergaya-gaya sangat, saya tak tahu, saya rimas. Ada setengah orang dia suka posh kan. Suka posh. Saya tak berapa minat. Ada orang dia akan mengatakan bahawa benda tu nampak formal. Kalau di corporate setting mungkin lain lah. Tapi setakat ni saya jenis yang minimalis. Semakin kurang barang di tangan, semakin saya berkeyakinan. Nampaknya ada soalan lagi, Cik Zaim. Maaf, boleh saya tanya, bolehkah baju kurung kita berwarna terang, kuning dan bercorak bunga-bunga yang abstrak? Okey, Intan bercakap ni atas majlis apa? Kalau majlis yang agak formal, yang formal ni maksudnya macam kena attend meeting ke, kena attend mesyuarat dengan pengetua ke ataupun AGM ke kan, dia agak kurang sesuai. Kalau ke office pun sama, dia agak kurang sesuai. Yang lebih sesuai adalah warna dia tidak terlalu terang dan dia ada dua warna, satu warna tanah, satu warna bunga. Jadi warna tanah, warna bunga dan juga warna tudung 3 tone saja. Jangan kau baju warna warna biru, bunga warna hijau, tudung warna merah. Meriah sangat. Tudung pun biasanya dia akan kurang lebih dengan warna tanah baju. Atau kalau nak kontras sikit, baju tanah warna cerah, tudung warna gelap. Atau sebaliknya. Jangan terlalu menyerlah sangat. Paling bagus kalau baju tu 2 tone pun dah okey dah. Tapi macam susah lah pula kan. Bunga pun dah ada berapa. Tapi sekurang-kurangnya tak lebih daripada 3 lah. Bila baju you dah berbunga-bunga sangat kan, make sure tudung tu minimum bunga dia. Kalau nak letak sangat lah. Biasa kita guna geometri pun okey.
Atau kita guna plain pun okey. Kalau bunga kat tudung dah ada banyak bunga, baju pula tak perlu banyak. Saya cadangkan perempuan, dia punya attraction adalah pada bahagian tudung dan wajah tau. Bila kita berkomunikasi. So setiap orang pun, lelaki pun sama. Kalau rambut tu jangan sikat tepi sangat. Macam Encik Zaim ni kan. Tepi sangat dah. Nipis pula tu. Rasa nak sepak pun ada kan. Kalau boleh tu kemas lagi. Ke belakang sikit ke, nampak macam macho sikit kan. Nampak macam jantan-jantan sikit. Tapi jangan terlalu spike ke. Jangan kotore tepi ni kan, pergi pejabat. Oh, bos pun tolong lagi tore kat belakang begitu juga dengan perempuan, bahagian-bahagian wajah kita ni bawa ke dada tu, dia bahagian triangle yang mahal lah. Kita panggil inilah kunci kepada hipnosis. Okey, saya sentuh sikit since ada masa. Kalau tak kita nak habis awal pun boleh juga. Okey, kadang-kadang bila kita tengok image budak sekolah agama kan, ataupun image budak-budak PMI ni, dia macam terlalu soleh tau rupa dia. Macam jalan pun macam ni kan. Oh, tak maaf. Oh, sorry kan. Betul. Terlalu macam tu. Kau dah kenapa kan? Kau mematuk makanan Zul, warak. Kan? Ada tu sampai jalan tu cecah lantai lah, orang kata kepala cecah lantai macam tu kan. So bila kita cerita tentang charismatic leadership tu kan, kita nak nampak you jalan macam Nabi tu lah. Nabi jalan macam turun bukit kan. So bersemangat. Lepas tu bukan longlai. Lepas tu bukan sentiasa lah meminta maaf tanpa sebab. Kita berada dalam keadaan rasional dan kita jaga penampilan dan kita tahu macam nak berperwatakan dan kita tak nampak terlalu naif sangat. Naif bila tengok pemimpin Islam macam naif je, baik je rupanya. Macam sopan lah. Macam sopan sangat. Tak perlulah sampai macam tu. Yang kita nak tunjulkan adalah kita punya keterampilan pemimpin tu. So yang itu sangat berkait rapat dengan inner, kita punya keyakinan dalaman. So benda tu perlu dibangunkan, perlu di-develop. Begitu juga dengan kakak yang perempuan, kadang-kadang dia suka macam berselindung balik orang tau. Dia macam cakap sikit berselindung. Cakap sikit macam berselindung. Kau dah kenapa main nyorok-nyorok pula kan? Rasa macam nak pegang je. Relax, jangan bergerak. Jangan bergerak. Rasa nak buat macam tu je kadang. So you tak perlu macam toga-oga sangat, tak perlu. Relax je. Kita cerita tentang leadership. Orang nak tengok anda punya keyakinan tu. Lagi? Ada soalan ke? Nak tanya, kan fashion sekarang kan macam dia pakai tudung singkat tapi dia punya baju dia besar. Apa pendapat Encik Zaim? Yuni, macam mana Yuni? Ada certain fashion sekarang ni dia pakai tudung singkat, lepas tu baju dia besar. Dan ada juga orang tanya macam bila dia memasukkan tudung dia dekat dalam baju tu, tapi rasanya tu macam kes macam palapis semua tu, itu macam tak boleh dielakkan lah kan. So dia okay. Cuma yang untuk yang tadi lah yang dipakai tudung singkat, baju dia besar. Nah, kadang tu dia jenis yang lilit-lilit kat leher kan. Dia lilit-lilit kat leher tu, dia jaga leher dia. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia loose kan. Kan ada juga jenis macam tu, ada juga yang dia ikat kat belakang tu, dia baling kat belakang, lepas tu dia lilit kat belakang, dia biarkan macam tu kan. So dia terdedah lagi sekali kat bahagian dada kan. Macam yang saya katakan tadi di peringkat awal tadi saya kata tujuan tudung ni dia menutupi aurat sebenarnya. Disebabkan anda ni mahasiswa Islam kan. Jadi anda kena tahu dekat sini anda punya sexual zone. Dekat sini pun sama. Dekat bahagian tengkuk pun sama. Apatah lagi lah bahagian dada. Sebesar mana anda boleh pakai baju untuk melitup dada anda. Pakai telekung saya percaya.
Tapi takkanlah anda nak hurung telekung ke sana kemari kan, agak macam mengarut lah kan. Jadi yang paling selamat bagi anda adalah sekalipun pakai tudung itu tujuannya adalah lapisan kedua untuk menutupi bahagian dada perempuan. Even kalau kita terselak kat bahagian tepi ni pun, kita masih boleh nampak lagi punya kalau bahasa perempuan tu you punya cup lah kan. Jadi kan itu kan tak bagus tu. Kita pun sebenarnya lelaki Asia tak adalah macam selesa sangat bila tengok. Saya tak tahulah Rashid, Razi kan, tapi saya sendiri pun tak selesa pun nak tengok kan. Astaghfirullahalazim. Jadi kita pun kalau boleh nak jaga benda tu supaya rakan-rakan perempuan ni dia alert dengan perkara tu. Sekalipun itu tutup leher kan, tapi itu bukan maqasid syariah dalam pemakaian tudung tu sendiri. Kita suka juga tengok perempuan sekarang yang dia dah mula terbuka dari segi dia punya aura berpakaian tu kan, nampak macam corporate kan, nampak macam menarik. Tapi saya tak boleh consider lah kalau benda tu melibatkan dia punya aurat. Saya tak boleh consider. You nak profession macam mana pun aurat lah. Kalau you ada suami nanti tak tahulah kalau suami you sanggup ke nak tengok biar orang lain tengok kan, I don't know. Tapi that's the sense ataupun the hikmah of wearing tudung. Encik Zaim, saya macam ada satu macam sikit tambahan lah. Macam contohnya bila seseorang tu mungkin lelaki tu tak ada masalah. Contohnya mungkin perempuan ni berjaya kan, pergi ke luar negara, bekerja di sana ke apa. Jadi kadang-kadang etika polisi sebuah syarikat tu dia lebih kepada keterbukaan. Bila berurusan dengan mana-mana ekspatriat ke apa. Jadi macam mana wanita-wanita yang muslimah kita ni nak beradaptasi dengan situasi tu? Nak tinggalkan negara tu balik kerja ke sini ke atau macam mana budaya sana tu? Okay, so kita masuk sedikit kita sentuh dalam konteks adaptasi budaya dan juga hukum kan. Sebab tu Syed kan, saya maklumkan di peringkat awal lagi, saya kata setiap orang pahaman dia tentang kandungan ilmu agama itu pun berbeza. Dia tahu pakai tudung itu wajib, tapi adakah pahaman kita dengan individu itu sama? Boleh jadi tak sama. Saya dengan pendedahan saya, Rashid dengan pendedahan Rashid, Afifah dengan pendedahan Afifah. Jadi ada setengah orang yang rasa asalkan pakai tudung itu adalah lepas dah syarat daripada wajib tu. Ada orang yang pakai tudung memerlukan dia sampai labuh baru dia rasa itu adalah menutup aurat. Jadi untuk cerita pasal perkara ni, kalaulah values dia menutup aurat itu ataupun memakai tudung yang sempurna itu adalah penting bagi dia dari segi keselesaan dan juga nilai diri dia, dia akan membuat keputusan. Melainkan ada perkara yang melibatkan unsur keterdesakan. Sebagai contoh, kalau saya hilang pekerjaan ni maka keluarga saya semua akan secara kan. Tapi kalau saya bersedia untuk keluar daripada company ni, saya cari dulu kerja lain, saya jumpa dan dia menyelamatkan saya lebih lagi, maka itu adalah pilihan yang terbaik lah. Sebab tu dalam Islam kita akan tengok maqasid syariah tu Syed. Kalau kau tinggalkan kerja ni kan, lepas tu kalau kau boleh kekalkan dengan pakaian macam tu, dia masih lagi okey, then okey lah. Tapi kalau you rasa macam pakaian tudung ni dia melanggar lah value saya, dan saya tahu menurut Imam Syafi'i tu paras pakai tudung tu bagaimana. Tapi kalau dia pakai mazhab lain itu cerita lain lah Syed. Tapi kalau dia pakai mazhab Imam Syafi'i, dia tahu batas had tudung tu macam mana, dan dia rasa tempat kerja tu adalah tak bersesuaian dengan dia, dia sendiri akan buat keputusan untuk angkat kaki. Tapi kita perlu beri dia masa untuk dia melakukan kerja-kerja mencari alternatif untuk menyara kehidupan. Itu pun penting juga. Sekurang-kurangnya dalam tempoh dia terpaksa deal dengan nilai dia tu, dia tak tanggalkan tudung dia. Dan maqasid syariahnya dari segi kemaslahatan kehidupan dia masih lagi terjaga. Then okey. Faham ke Syed?
Ya, faham. Cuma kadang-kadang bila kita dalam persimpangan tu kita gagal buat keputusan yang paling tepat. Itu yang kita risau sebab melibatkan nilai kita kan. Ya. Dia ingat cik, kadang-kadang dia benda tu dia berlaku tempat kerja kita kadang dia banyak department. Nah, kalau dia berlaku dekat department kita tu yang orang rasa perlunya kita melonggarkan nilai kita, maka kita ada pilihan untuk tukar kepada department yang lain. Bukan kita escape daripada the whole company. Faham tak? Jadi flexibility kita itu dekat mana? Untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. You bayangkan dia berhenti hanya kerana tudung dia, syarikat dia tak bagi dia pakai dia bagi je pakai tudung tapi cuma nampak corporate sikit lah kan. Tapi dia berhenti sebab itu kesan dia adalah dia tak ada pendapatan, keluarga yang bergantung dengan dia tak dapat makan. So benda-benda macam tu akan mengganggu maqasid syariah dia. Tapi janganlah sampai pemakaian tudung itu sendiri melampaui batas sehingga kena buat macam tu, kena buat macam ni baru dapat pekerjaan. Maka yang itu insya-Allah Allah jaga rezeki dia. Jadi saya kira Ada macam kelas fiqh dah weh. Ada soalan lain ke? Rasanya macam dah tak ada daripada peserta. Tak ada ya? Nampak tak ada tu. Okey, jadi saya kira apa yang boleh saya rumuskan daripada pembentangan oleh Encik Zaim tadi adalah berkaitan dengan imej diri seseorang pelajar. Okey, mungkin sebagai persiapan, okey, sama ada ketika mereka sedang belajar di universiti ataupun sebelum mereka masuk ke alam pekerjaan kelak. Jadi serba sedikit ilmu tersebut patut kita amalkanlah, dan antara yang menjadi keutamaan kita untuk bawa pulang dari Zoom ini ialah kemahiran intelektual, nilai dan diri, KIND, kind. Saya ulang, kemahiran intelektual, nilai dan diri. Jadi itu antara ilmu-ilmu yang baru, walaupun kosakata itu nampak ringkas tetapi boleh memberikan kita satu gambaran tentang imej yang patut kita bentuk. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Zaim atas pembentangan sebentar tadi, dan saya seperti mana telah diterangkan melalui ruangan chat, okey, saya pohon untuk semua bersedia dengan membuka kamera, okey, supaya kita boleh screenshot beramai-ramai, okey, untuk tujuan kenang-kenangan memori tercipta di laman PMI UPM di semua media sosial kita. Dah macam DJ radio pula saya petang ni. Okey, boleh buka kamera ke semua? Ya, ada beberapa orang sahabat kita yang non-Muslim, okey. Congratulations, okey. Kita dah selesai untuk hari ini, okey. I hope that you all get some of the information, okay, regarding personality, image, apa aku cakap ni, BI ni, pening pula. Tak apalah. Power kan. Ingat nak terjemah macam majlis tilawah Al-Quran tu tapi tak jadi pula. Aduh, tak apalah. Okey, kita screenshot lah kot, tak nak lama-lama, okey. Mungkin Asrinah boleh screenshot ke? Okay. Semua ready ke? Nak kena peace ke apa? Cuba Serina bersuara. Formal je dulu, biasa-biasa je. Formal dulu, okey, formal dulu. Kita buat gaya lelaki lah macam tadi. Sasa sikit. Okey, satu. Satu, dua, tiga. Sekejap. Senyum je walaupun muka surat lain. Okey, lagi sekali. Sekejap. Sebelum aku buka kamera ke? Okey, belum lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dah. Okey Okey, last. Okey, freestyle. Okey, satu, saya tak dengar dua, apa-apa tiga. sebenarnya.
Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, done. Terima kasih. Boleh? Selesai? Selesai. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir dan tidak lupa juga kepada panelis pula, kepada panel penceramah kita pada petang ini, slot petang ini. Okey, saya mewakili Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Putra Malaysia ingin menyampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat kekurangan, terlanjur bicara dan sebagainya sepanjang saya mengendalikan majlis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada program-program yang akan datang. Dan kepada seluruh peserta, jangan lupa nantikan slot esok, slot 3 dan 4. Okey, kita tak sebut namanya. Okey, nanti boleh lihat di tentatif. Okey, teruskan stay tune dengan TMI UPM untuk slot pada hari esok. Okey, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menangguhkan kursus kepimpinan muda 2020 untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi.